Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Kembali ke Tok Alang Channel. Hari ni kita buat dekat dalam rumah je. Kalau kita nak buat kat kebun, barang-barang ni tak ada di kebun Biasanya saya pergi kebun, saya bawa balik. Kita akan bercerita mengenai, sebab ada pertanyaan baja folia apa yang saya gunakan. Maksudnya baja cecair ataupun folia apa yang kita gunakan di kebun. Jadi untuk menjawab soalan kawan-kawan kita, saya bawa ke ruang tamu rumah saya ni dan saya ambil lah contoh-contoh baja yang saya pakai. Tapi sebelum itu, seperti biasa, pada sahabat-sahabat yang masih lagi belum subscribe Tok Alang Channel, bolehlah tekan butang subscribe dan juga loceng notifikasi sebagai tanda sokongan kepada channel kita ini, untuk sama-sama kita memperkembangkan lagi pengalaman kita di kebun durian. Bukan mengajar kita berkongsi pengalaman. Tentang baja folia yang menjadi persoalan sahabat-sahabat semua. Ada yang bertanya je, baja folia apa yang saya pakai. Dalam video terdahulu saya pernah kongsikan, kalau tuan-tuan cek balik video saya tu, kita pernah kongsikan dua jenis folia yang kita gunakan di kebun, iaitu satu jenis yang organik, satu jenis yang non-organik, dan ada di antara dia pun ada. Sebab folia, seperti juga dalam video yang sebelum ni pernah saya beritahu, seolah-olahnya macam ni lah, baja tabur tu, baja NPK, baja yang dalam bentuk granul, dalam bentuk butiran tu yang kita tabur di tanah tu, seolah-olahnya wajib kita guna Maksudnya kita gunakan sebagai tambahan saja, tidak ada tak apa, tapi kadang-kadang kita perlukan dia. Apa yang saya gunakan di kebun, saya akan kongsikan berdasarkan jenama yang ada depan. Bukan maksudnya yang terbaik setakat ini yang ada. Ada kawan bagi, saya beli dan sebagainya lah. Sebelum itu, kita nak kongsikan ialah dua jenis lagi. Satu lagi jenis yang biasa saya gunakan di kebun, iaitu satu ialah Tricho. Saya dah kongsikan lah, Trichoderma. Satu lagi ialah EM. Dengan saya ni ada EM1 dan ini EM4. EM ni ada banyak macam jenis lah EM1 dan EM4, dan ini adalah Trichoderma. Biasanya kita gunakan, kita campur dengan baja folia kita, terutamanya folia organik. Tapi kalau kita ada racun kulat, racun serangga dan sebagainya, kita boleh nak pakai benda ni. Jadi, dan kebiasaannya saya guna ini, saya sembur di tanah. Kita guna suku. Jadi, tapi ini bukan folia semua saya tunjukkan sebab kadang-kadang kita gunakan bersama dengan folia, iaitu Tricho. Ini dalam bentuk cecair, ada juga dalam bentuk kebanyakannya dalam bentuk serbuk. Yang ini EM, Effective Microorganisma, EM1, dan sini ialah EM4. Okey. Jadi kita gunakan, kita sembur di tanah, dan biasanya kita campur dengan chitosan. Kan, saya ada buat satu video mengenai chitosan ataupun chitosan yang kita gunakan di kebun. Berbalik kepada folia kita, folia organik yang saya masukkan ialah folia yang dihasilkan oleh sahabat-sahabat kita. Ramai kawan-kawan kita yang membuka syarikat kecil-kecilan dan sebagainya. Ada yang syarikat besar pun ada yang menggunakan, yang mengeluarkan baja organik lah, baja folia yang dia katakan baja organik lah. Jadi kita support lah mereka. Jadi saya tak nak sebut jenama yang saya tak guna Yang saya guna ni tak semestinya yang terbaik. Ada yang beri saya untuk saya guna, kawan-kawan kita sedekah pada saya beri saya guna. Ada juga yang saya beli. Okey, di hadapan saya ini ialah baja yang saya banyak guna. Sebab pada mula-mula saya buka kebun itu, saya beli baja ni di nursery yang jual tu lah baja Green Fast. Green Fast ni dia sama juga standard dia dengan baja macam kalau saya sebut nanti syarikat tu marah pula saya sebut tak apalah, kita tak usah sebut macam syarikat-syarikat yang lain tu lah, sama je. Kita gunakan Green Fast sebagai baja yang saya panggil separa organik lah, nak kata organik sepenuhnya pun bukan. Dan juga kita gunakan yang ini ialah subur, baju subur ini. Inilah organik baju organik subur. Saya pernah buat satu video review mengenai baju subur ni, baju subur. Dan kita ada baju Prime dari LCP baju LCP. Ni pun kawan kita buat juga. Sini pun baju Active Grow LCP juga, Special K yang kita gunakan untuk pokok berbuah Okey. Jadi baju-baju macam ni kita gunakan, biasanya kita folia ini kita campur dengan racun kulat dan juga racun serangga. Tetapi kalau kita gunakan baja organik, terutamanya sebagai contoh, kalau baja yang ada sebagai contoh chitosan ni dia kata dia ada mikrob. So kalau kita nampak baja-baja yang ada mikrob dan sebagainya, kalau boleh kita elak. Kita elak guna, kita campur dengan racun dan sebagainya lah, sebab kita takut mikrob tu rosak.
Okey, tapi kalau selain daripada itu, kita boleh guna. Dan satu lagi ialah baja yang kita panggil baja berasaskan chemical lah, kimia, yang kita boleh, biasanya saya guna di kebun. Kalau kita tengok dalam video-video kita sebelum ini, kita campurkan juga dengan racun serangga dan juga racun kulat. Yang paling saya suka guna ialah baja ni, Cristalon 18 ni. Okay, saya suka gunalah. Ini dalam bungkusan yang kecil, saya tak beli dalam bungkusan yang besar. Ini ialah baja NPK 18 yang kita masukkan dalam tong, kita kacau sekali lah. Dan biasanya saya akan gunakan bersama dengan TE. Inilah Petrilon Combi 1 yang sesuai untuk pokok yang berumur 3 ataupun 4 tahun ke bawah lah, yang belum berbuah. So kita campurkan dua ni biasanya lah. Dan TE ni pun kadang-kadang bila saya gunakan baja-baja organik ni, kita campurkan juga dengan Petrilon Combi. Ada juga vitamin AK pun ada. Ni vitamin. Saya pun tak tahulah. Sebenarnya salah guna perkataan vitamin ni. Pokok mana perlukan vitamin kan? Orang je. Tapi tak apalah, bila dia dah jual, dia guna pakai vitamin, kita pakai je lah. Okey, vitamin lah, vaksin lah, macam orang pula pokok. Okey, jadi inilah contoh-contoh. Di sini pun ada Emica. Saya jarang guna ni. Macam Chitosan, Emica, ataupun kadang-kadang kita kalsium dengan magnesium tu, Calmac dan sebagainya tu kan, kita guna bila kita perlukan. Yang ini ialah Emica ni, ialah ni ialah amino acid, amino acid dan juga kalsium. Okey, jadi kalau kita rasa pokok kita kekurangan dan sebagainya, bolehlah kita gunakan. Kita masukkan dia, campurlah dengan baja-baja yang lain lah bila kita gunakan foliar. So kebanyakan foliar ini, kalau tuan-tuan tengok dalam video saya sebelum ni dan juga dalam satu video khas mengenai foliar, saya kata saya gunakan bersilih ganti. Biasanya kalau minggu 1 saya gunakan baja NPK ni, minggu kedua ataupun minggu ketiga bila kita sembuh foliar, kita akan gunakan baja yang berbentuk organik pula. Saya suka bergilir. Ada orang kata kita guna satu jenis, lepas tu baru kita nampak kesan dia. Tapi walaupun ni banyak jenis, kandungannya kita yang kena tahu. Brand tak penting, kita kena tahu kandungan dia. Macam saya kata tadilah, yang ini pun saya gunakan juga, iaitu EM dan juga Trico. Kadang-kadang saya campur dengan Chitosan. Saya sembur di tanah, di bawah kanopi, di bawah kanopi pokok, kita sembur tanah. Kita tak sembur dekat pokok. Kalau nak sembur pun tak apa, tapi saya suka sembur di tanah sebab kita nak biarkan efektif mikroorganisma dan juga kulat-kulat Trichoderma tu di dalam tanah, dalam bawah kanopi kita. Dan biasanya foliar ini kita akan bersekali dengan racun serangga dan juga racun kulat. Jadi dia datang together, maksudnya bersama-sama sebab kita nak menjimatkan masa. Kita sekaligus kita jalan. Cuma kita kena hati-hatilah. Ada yang boleh campur, ada yang tak boleh campur, terutamanya racun tadi tapi sebenarnya kalau kita gunakan hanya satu racun serangga, satu racun kulat, kebiasaannya dia compatible, tak ada masalah. Yang kita bimbang ialah bila 2 racun kulat bersama atau 3 racun kulat bersama, kita kena bacalah. Kadang-kadang ada yang tak boleh bersama. Dia macam negatif dengan negatif, dia tak boleh jumpa, dia tak boleh join sekali. Jadi begitulah untuk entry ini. Kalau ada yang itu, boleh share pandangan tuan-tuan di ruangan komen seperti biasalah. InsyaAllah saya akan cuba jawab sebaiknya berdasarkan pengalaman kita. Yang ada juga yang saya tak pernah guna, memang ada yang saya tak pernah guna sebab banyak sangat baja di pasaran. Percayalah, semua baja tu insyaAllah baik, cuma kita kena tahu je kandungan dia apa. Lepas tu kita ubah suai. Kita kena kreatif, jangan bergantung kepada satu brand sahaja. Jadi yang ada depan saya ni banyak. Ada saya suka mencuba, InsyaAllah lah pokok kita akan jadi lebih cantik, lebih baik. Sebab baja-baja ni, kalau foliar biasanya dia tidak akan mudaratkan pokok lah. Terutamanya baja-baja yang berbentuk organik dan juga separa organik. Saya rasa itu dulu perkongsian kita pada kali ini. Sekian, Assalamualaikum. Bye.